warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Petik umpamanya contoh-contoh yang disebut oleh Hamka untuk menunjukkan sentimen beliau kepada sejarah Islam, seperti tokoh yang bernama Adiyati Muhammad Yunus. Setahun saja selepas Portugis menjajah Melaka, beliau telah mengatur satu armada laut dari kerajaan Demak di Jawa untuk menakluki semula Melaka. Ini menunjukkan bagaimana pertautan Jawa itu tak boleh lari daripada Islam. Ini yang nak dibetulkan oleh Buya Hamka. Di Perak umpamanya kita tahu bagaimana anak Raja Perak pernah dirajakan di Aceh dan menjadi menantu kepada Sultan Aceh. Umpamanya lagi di Sultan Muhammad Shah, Mahmud Shah yang mangkat di Sumatera Tengah, raja terakhir Melaka, iaitulah di Kampar, adalah merupakan di antara raja yang telah dimakamkan di sana. Dan ini menunjukkan pertalian selain daripada kerajaan-kerajaan Melayu yang besar pada abad ke-17 yang ada di tanah Melayu, seperti di Riau, di Johor, di Pahang, di Terengganu, di Pulau-Pulau Langgar dan sebagainya. Jadi, kata Hamka, ramai orang yang tak sedar bahawa ramai pahlawan-pahlawan di kalangan sultan-sultan ini yang perlu dinobatkan, yang perlu diketahui sirah mereka, perjalanan hidup mereka. Dan mereka ini bertunjangkan kepada Islam. Ini keistimewaan raja-raja Melayu dulu. Mempunyai tunjangan kepada Islam dari segi peribadi, wara', zuhud, takut kepada Allah, khasyatullah, menunaikan syariat dan sebagainya. Dan mereka sentiasa, kata Hamka, didampingi oleh para ulama. Jadi hubungan antara ulama dan umara itu dalam zaman kegilangan kerajaan Melayu Islam adalah sangat-sangat rapat dan sangat penting. Dan ini telah memberikan satu kekuatan dan kegerunan kepada musuh-musuh Islam, termasuklah Belanda dan Inggris, dengan tokoh-tokoh yang muncul di Sumatera, di Aceh, di Pulau Jawa dan juga di tanah Melayu. Jadi kita melihat dalam konteks ini umpamanya Hamka menyebut bagaimana kita patut menobatkan syahid fi sabilillah. Beliau tulis Raja Haji yang merupakan yang di-Pertua Muda Riau yang tewas di Teluk Ketapang kerana hendak merampas Melaka dari tangan Belanda. Dan Raja Haji patut, kata Hamka, dinobatkan sebagai pahlawan Melayu di alam Melayu yang gagah perkasa. Jadi kerana itulah, kata beliau, menjadi satu keganjilan di kalangan orang-orang Melayu di tanah Melayu dan di Indonesia. Sebab apa? Kata dia, di orang-orang di tanah Melayu, kata Hamka, kurang mengetahui sejarah Demak, Banten, Sulawesi di Indonesia, Sumatera di Indonesia pula, orang sementara di Indonesia pula, orang Indonesia sangat kecil, kata beliau, sangat sempit tentang pengetahuan mereka mengenai kerajaan Langkasuka, Dol Said, Inaning Melaka dan sebagainya. Malah pada satu ketika, kata Hamka, dalam konteks agama, saya akan bincang sedikit nanti, waktu Melaya nak dapat kemerdekaan daripada British 1957, nak diberikan nama negara ini sebagai Langkasuka. Hamka tak bersetuju. Hamka tak bersetuju dengan cadangan itu, dan Hamka telah memberitahu kepada pembesar-pembesar Melayu di tanah Melayu, sebab nama itu sangat berkaitan dengan Hindu-Buddha. Maka kerana itu digantikan terus dengan Persekutuan Tanah Melayu, yang disebut dalam bahasa Inggeris Malaya. Jadi soal rekonstruksi sejarah alam Melayu ini bagi Hamka sangat penting. Jika tidak, dia kata, generasi akan datang akan terus tidak dapat mengapresiasikan
tamadun Islam di alam Melayu yang sangat-sangat monumental kepada peradaban Islam di dunia ini, kerana di alam Melayu memberikan satu sumbangan yang sangat penting yang ramai orang tak tahu. Jadi kata beliau menjadi suatu kewajaran kepada barisan cendekiawan Melayu untuk mengupayakan supaya satu rekonstruksi sejarah ini mesti dilakukan. Kata Hamka, kata beliau, tarikh tanah air kita yang hakikatnya, yang hakikatnya itu sudah lama tidak kita yang menyusunnya lagi, tetapi telah disusun oleh orang lain. Ini dapat dilihat dalam buku beliau, Kenangan-Kenangan di Melaya. Ya. Jadi pokoknya demografi penduduk di Malaysia ni, kata beliau, tanah Melayu, tak ada orang asal. Orang asal yang ada orang jakunnya, orang asli. Yang lain ni semuanya adalah campuran darah Melayu yang besar. Sama ada daripada Jawanya, sama ada daripada Bugisnya, sama ada daripada Bataknya, sama ada daripada Acehnya, sama ada daripada Rawa, ya, dan sebagainya. Jadi inilah yang membentukkan apa yang disebutkan oleh Burhanuddin Elmi, yang beliau juga bersetuju, Melayu Raya, untuk mempersatukan seluruh kepulauan Indonesia dengan tanah Melayu dalam konteks sejarah yang perlu diorientasikan semula. Jadi semua keturunan Raja-Raja Melayu sebagai satu contoh beliau sebutlah, kalau di tanah Melayu itu beliau juga rapat dengan keluarga Raja Negeri Sembilan, Tunku Burhanuddin yang merupakan Tunku Besar Tampin, sejak daripada dulu lagi kerana kebetulan beliau orang Minangkabau, ya. Dan beliau menyatakan, lihat di tanah Melayu, semua negeri-negeri dia dah pergi, dia lihat bagaimana negeri Kedah umpamanya mempunyai hubungan yang rapat dengan Aceh. Kerana itu kita lihat ramai orang Aceh ada di Kedah. Di Negeri Sembilan, majoriti Minangkabau. Di Johor dan Selangor adalah orang-orang daripada Luwu di Bugis. Sementara di Perak, kata beliau, mempunyai perkalian dengan keturunan suku Batak, dan juga ada yang bercampur dengan Banjar dan juga Jawa. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana berlakunya satu asimilasi pelbagai keturunan orang Melayu di bawah satu lembayung yang besar, iaitulah lembayung orang-orang Melayu. Kalau dilihat kepada tokoh-tokoh yang besar juga di tanah Melayu, beliau juga menyebut bagaimana Burhanuddin Al-Helmi memainkan peranan untuk mewujudkan wawasan Melayu Raya. Pernah Burhanuddin Helmi itu berjumpa dengan Soekarno di lapangan terbang Tekah di Taiping. Bagaimana Ahmad Mustamam juga daripada Sumatera, Pendita Za'ba yang merupakan campuran antara suku Minangkabau dan Bugis, Syekh Tahir Jalaluddin yang merupakan mufti Johor dan Perak yang berasal dari Bukit Tinggi Sumatera, dan Syekh Tahir memang mendapat tempat yang sangat istimewa di sisi Buya Hamka. Jadi tidaklah hairan, kata Hamka, orang berdarah Melayu apabila sampai di Melaya merasa sebagai di negerinya sendiri, dan tidaklah lebih-lebih, saya dah sebut tadi, bahawa jika seorang yang dilahirkan di Indonesia merasa juga bahawa Melaya adalah tanah air sendiri. Jadi dalam konteks inilah apa yang berlaku di tanah Melayu adalah juga merupakan tempiasan daripada revolusi untuk melepaskan Indonesia daripada cengkaman Belanda. Dan hal ini dapat dilihat, kata beliau, dalam catatan buku beliau itu tentang tokoh-tokoh yang telah meniupkan semangat jihad dalam pelbagai skala menentang British, seperti Tuan Guru Haji Abdul Limbung di Terengganu, ataupun Abu Bakar Al-Bakir, Riau Sharif di Gunung Semanggul, Perak, yang pernah ditahan oleh British selama 7 bulan. Kesemuanya ini menunjukkan bagaimana apa yang berlaku di Indonesia, apa yang berlaku di tanah Melayu tidak terpisah. Walaupun Selat Melaka itu kecil saja, laut namanya, tetapi kata beliau mempunyai hubungan kejiwaan, mempunyai hubungan pemikiran yang sangat rapat antara
kedua buah negara tersebut. Alam, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.